أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum semua para sahabat, para pendengar yang selalu buka YouTube saya untuk dengarkan kisah-kisah kita-kita. Tapi sebelum ni nampaknya cuaca cantik juga tapi malam ni tadi dah start hujan dah. Dah start hujan. Hari ni pun belum lagi lah. Tu ada peti, ada kilat tu. Tak apalah, kita buat siaran lah. Itu semua tasbih-tasbih tu. Tasbih-tasbih membesarkan Allah. Itu semua makhluk Allah. Biarlah dia dengan dia, cara dia bertasbih, kita cara kita bertasbih. Dan hari ni saya masih lagi kita nak membicarakan pasal kalimah Allah. Tapi kita tak nak cerita pasal kalimah Allah tu lah. Biarlah dia ceritakan. Sebab saya sebelum ni pun dah ceritakan. So sekarang ni kita nak mengimbau kembali kisah-kisah yang di dalam Bible dan juga yang dalam Quran yang kita lihat banyak pertikaian, yang ketidaksamaan. Pertama sekali masa kelahiran, kalau ikut Islam lah, kelahiran Isa Al-Masih. Okey, kalau ikut Al-Quran, Tuhan firmankan bahawa Maryam masa ketika mengandung tu dia telah pergi ke satu tempat. Dia tak beritahu kat mana, sebab itu tak ada. Dia cakap dia telah pergi, Tuhan arah dia pergi mana-mana, satu tempat tu, sampailah satu ketika yang dia nak bersalin. Dia pun duduk di bawah pohon kurma. Dia terlampau sakit sangat tu. Dia pun duduk bawah pohon kurma. Lepas tu nak bersalin tu, terus deliver. Dia dah duduk semua, dia suruh deliver. This is what in the Al-Quran. Dia deliver. Bila dah deliver tu, dia rasa penat kan. So dia tanya. So dapat so dia diilhamkan untuk menggoyangkan pokok kurma tu. Jadi jatuhlah buah kurma tu kat dia. So dia makanlah buah kurma tu. Sebab ialah biasa orang bersalin dia penat kan. So tu dia guna. Tetapi di dalam ayat tu Tuhan cakap dia suruh goyanglah pokok kurma tu. Cuba ya bayangkan pokok kurma tu macam mana rupa dia. Besar kan. Bila kita tengok tu, yang kat TV tu pokok kurma macam mana. Daun dia macam, buah dia macam mana. Pokok dia tinggi kan. Ikut logik akal kita, macam mana Maryam boleh gegarkan pokok tu untuk jatuhkan? Nampak tak? Tuhan berkias di situ. Jadi itu yang kita perlu tahu. Tengok sebab di dalam Al-Quran tu ditulis detail. Sebab apa masa dekat kampung tu, orang-orang Yahudi tu dah marah kat dia. Sebab dia mengandung, tapi orang Yahudi tahu yang Maryam ni tidak kahwin, jadi dia macam kena boykot lah. Sebab dia tahu Maryam ni bagus, tapi kenapa Maryam buat macam tu? Jadi dia pun dia pun pergi buat diri dia dengan firman ke Tuhan. Tuhan ilhamkan dia pergi mana-mana, ke satu tempat. Di situlah dia melahirkan. Sebab benda tu semua di dalam Al-Quran, semua dah tulis. Jadi kita kiaskan Tuhan tu, kegoyanglah kau pokok tu.
dengan kedekat orang yang dah bersalin, penat, macam mana dia boleh nak menggoyangkan. Sebab dia bukan macam dahan pokok. Pokok kurma ni adalah pokok besar. Jadi, di situ persoalan. Di situ kiasan yang kita perlu fikir, tengok macam mana Tuhan nak suruh kita berfikir. So, maksud dia, masa kelahiran tu, baby tu, Isa tu, siapa yang berserta dia? Siapa berserta dia? So, siapa malaikat yang berserta tu? Jadi tuan-tuan buka Al-Quran, you tanya guru-guru you belajar, you tanya guru you. It's all in the book. Jadi saya tak nak elaborate banyak. So bila dah makan tu okey lah. Lepas tu barulah dia pergi ke tempat lain. That is what is in the Al-Quran. Tetapi di dalam Bible tidak ada. Cicak ni kau dengar juga apa cerita Tapi dalam Bible tak ada. Sebab apa Maryam ni dah kena boycott. Family dah kena ni. Sebab apa dia dah dituduh. So dia orang Yahudi ni cakap dia Maryam ni memalukan kaum dia. Yalah, just imagine lah. Seorang anak dara tiba-tiba pregnant without marriage. Satu kampung. So dia kena halau lah. Jadi kalau ikut Bible, dia pergi dengan Joseph lah. Dia pergi dengan Joseph. Tapi di dalam Quran tidak ada. Tidak ada sebut nama Joseph ni. Tapi kita kena ingat tau. Di dalam Injil, kebanyakan nama Joseph ke nama ni semua nama orang putih. Kalau dia tengok Yahudi, nama dia tak sama macam nama orang putih. Ni semua Bible yang telah dialih bahasa. So, tak tahu nama siapa. Bila dalam Bible, dia tulis Joseph. Maryam jadi Mary. Putih dia, Mary dia cakap. Tapi kita ambil di dalam naskah kita, Al-Quran mengangkat Maryam. Dan kita mengangkat Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Bible, dia katakan Jesus. Tak kisahlah Jesus ke apa ke, tu biarlah. Itu selalunya di dalam perubahan nama ni sepatutnya tak terjadi. Sebab nama selalu tak bertukar. Tetapi kenapa ditukar, kita pun tak tahu. Tu Tuhan dah janji sebab dia orang ni suka dia menukarlah nama-nama, kejadian-kejadian banyak. Tu sebab dia jadi macam tu. Macam nama Ibrahim sama. Ibrahim, dia panggil Abraham. Macam tu. Musa jadi Moses. So banyaklah. Yakub jadi Jacob. Itu orang putih lah. Tetapi kalau nak tengok teks sebenar tu, itulah dari bahasa Yahudi lah. Tapi yang teks tu bukan Yahudi yang tulis. Yang tulis tu adalah Greek. Orang Greek yang tulis. So dia dapat dia kata-kata tu. Jadi kalau Greek ni biasalah nama dia macam tu kan. Matthias lah. Semua dia lah. Sebab dia dah Roman. Orang putih kan. So itu satu bab. Tu yang ada pertikaian di situ. Itu membezakan apa di dalam Bible dan what is in Al-Quran. Al-Quran cakap Maryam seorang diri bawa diri dia pergi ke satu tempat, di situ dia melahirkan Isa Al-Masih. Dan masa dia lahir tu, masa dia lahir, dia cakap, ibuku janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya aku adalah Nabi. Aku adalah pesuruh Allah. Itu dalam Al-Quran lah. Tetapi di dalam Bible lain. Di Bible lain. Sebab Yahudi tak terima. Dia. Since ibu dia lagi, dia tak terima. Itu sebab dia memang bengkak hati lah. Bengkak hati, tambah-tambah bila dia dewasa. Dah dewasa, lepas tu
Dia mengajarkan ilmu-ilmu Taurat lah. Ya, sebab pun dia pun dari orang Yahudi. Yahudi memang ikut Taurat. Jadi dia pun belajar lah. So bukan dia belajar lah, Tuhan memang dah lengkapkan diri dia tu dengan ilmu Taurat tu. Tu sebab dia cakap kepada kawan-kawan dia, aku datang bukan membawa agama baru. Aku datang untuk membenarkan agama Nabi Musa. Jadi betul lah. Betul dia buat tu, membenarkan Nabi Musa. Sebab orang Yahudi tak ada pertikaian. Sebab apa? Sebelum tu dia dah ada Zabur. Zabur tu dari David. Lepas tu datang pula ni Taurat. Jadi bila Taurat tu okey lah. Tu yang dia tak boleh terima kan. Kenapa pula kita dah terima Taurat, kau pula datang nak membenarkan Nabi Musa. This is what Al-Quran said. Tetapi di situ dia orang tak boleh terima lah. Itu sebab pendeta-pendeta dia tu dah mula pandang serong kat dia lah. Lepas tu yalah, tambah-tambah lah dia banyak kelebihan dia. Tuhan sertakan dia yang dia perform banyak miracles lah. Kan. Tu cukuplah dengan kawan-kawan dia tu. Para sahabat dia tu. Kalau dalam Al-Quran dia punya Hawariyun. Kalau sana tu dia panggil dia disciple lah. Dia tuliskan disciple. 12 orang. Kan. Jadi di situ kita dah tahu dah berada what is in the Bible, what is in the Quran. So di dalam pertikaian tu, dalam perjalanan tu, jadilah pertikaian. Kan masa perbezaan lah. Cara macam mana Jesus tu diadili. Kalau ikut cerita Bible, dia ditangkap. Dia ditangkap dengan bantuan kawan-kawan dia. Salah seorang daripada kawan dia. Ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Diadili oleh Maharaja Herod dengan pendakwaan dibuat oleh pendeta-pendeta Yahudi. Dan ketika itulah dia diberitahu, okey, pendeta mau dia tu disalib. Jadi Herod pun cakap jatuhkan hukum lah. Sebab apa yang itu yang dia nak. Sebab sebenarnya Herod berkuasa di Greek. Tetapi bila kes tu, yalah raja dia kan, so dia datanglah buat ni. So dia jatuh hukuman lah. Dia disalib. Dia disalib. Tetapi dalam Al-Quran pula tidak. Bila Tuhan dah mengetahui apa perancangan orang Yahudi ni, pendeta-pendeta Yahudi ni, dengan menggunakan salah seorang ni nak tangkap dia, pendeta ni dah buat perancangan nak tangkap dia. So pada satu kejadian malam tu, masa dalam serbuan tu, Tuhan alihkan, serupakan salah seorang daripada orang-orang di kalangan dia itulah. Dia serupakan, dan lalu Tuhan angkat Isa Al-Masih terus naik. Dan apa tu, mereka tangkaplah yang orang yang diserupakan tu. Kalau ikut Quran, orang yang diserupakan tu lah yang disalib. Orang yang itu, yalah sebelum tu samalah. Lepas tu dia dibawa ke muka pengadilan, diadili. Tu pendeta cakap, okey, salib. Itu Tuhan cakap. Dia tak sesungguhnya Isa Al-Masih tidak disalib. Dia telah diserupakan dan diangkat ke langit. Yang disalib tu bukan dia. Jadi sini kita kena ada persoalan kita. Tengok Tuhan punya ni.
Kalau orang tu tidak bersalah, kenapa Tuhan tukarkan muka orang tu jadi muka serupa dengan Isa? Zalim tak? Zalim kan? Tapi kenapa? Mesti bersebab. Mesti ada sebab Tuhan alihkan muka orang tu semuka Isa sebab orang tu kena tangkap dan orang tu disalib. Padahal ni kalau kita cerita-cerita ni 12 orang ni adalah wariyun. Para sahabat dia. Para sahabat dia. Tetapi kalau dia dalam Bible, dia ada tulis yang yang lepas tu lah dia cakap setelah kena salib, dia cakap orang tu salah seorang tu adalah orang jahat lah yang ni lah yang bersekongkol. Tapi dalam Al-Quran kita tidak. Jadi sini kita nak sampai balik, kita tengok balik ya. Apabila para seorang sahabat itu ditangkap, diadili dan dijatuhkan hukuman salib. Dia kena palang. Orang sama macam ni. Isa dah tak ada lah. Isa dah selesai masalah lah. Tuhan angkat dia. So, semua orang dengar waktu dia dah kena salib tu, ibai sahabat tani. Kalau dia dalam Islam, kita dah tahu itu bukan Isa. Itu adalah sahabat dia. Itu sebab dia bercakap, ibai sahabat tani. Ya Tuhan, kenapa kau pelakukan macam ni pada dia? Sebab dia tahu dia bukan Yesus. Itu sebab dia cakap macam tu. Tapi orang Kristen tidak tahu. Orang Kristen tidak tahu. Orang Kristen beranggapan yang kena salib tu adalah Jesus. Itu yang jadi persoalan. Kalau Jesus di atas tu kena salib, kenapa dia cakap ibai sahabat tadi? Kalau seorang Nabi, seorang anak Tuhan, takkan dia nak pertikaikan bapak dia, keputusan bapak dia. Itu sebab kita tengok kenapa ungkapan tu keluar ibai sahabat tadi. Dia ungkapkan, ya Tuhan, kenapa aku diperlakukan macam ni? Dia salah seorang daripada para sahabat Hawariyun tu. Dia salah seorang. Mesti ada perjanjian Tuhan buat dan dia. Tuhan yang tahu. Tuhan yang design semua. Ambil salah seorang tu, dihadapkan ke pengadilan, dapat masalah. Lepas tu disalib. Itu yang diungkapkan. Kalau Jesus kena situ, dia tak cakap macam tu. Dia akan reza. Seorang Nabi akan reza. Macam Nabi-Nabi lain lah, semua sama. Dia akan reza. Tapi yang ni tidak. Jadi di sinilah khilafnya yang diorang tak nampak. Orang Kristian tak nampak yang kena salib tu. Yang kena salib tu bukanlah Isa Al-Masih, bukanlah Jesus Son of Maryam. No. Is one of Jesus' disciple ataupun dalam Islam adalah salah seorang daripada Hawariyun tu. Sahabat dia itulah. Itu sebab dia melepaskan kata-kata ibai sahabat tadi. Ya Tuhan, kenapa kau lakukan begini? Atau oh God, why you forsaken me? Itu cerita dia. Itu sebab yang kena salib tu, dia mati. Kalau yang kena salib tu, yang dia cakap tu adalah Jesus, dia dah, dalam tu dia ada Holy Spirit, dia ada Jesus, dia ada God. Macam mana manusia boleh menyalib anak Tuhan, Holy Spirit dengan God? Itu cakap tadi, masalah dia orang ni, dia orang tak nak fikir. Dia terima bulat-bulat. Itu yang jadi masalah. Sebab Al-Quran dah terang dan nyata. Al-Quran Tuhan dah janji dah. Apa semua cerita-cerita sebelum cerita Isa, Musa, siapa, Nabi-Nabi sebelum tu, semua dalam Al-Quran. Dan ada juga cerita-cerita tu di dalam Bible. Dan ada juga di dalam Taurat. Ada juga di dalam Zabur.
Tetapi Al-Quran Tuhan kompilkan semua cerita tu dari Nabi Adam sampailah ke Muhammad. Itu sebab ada surah Muhammad. Sebab dia penutup. Isa, Tuhan tak ada spesifik tu. Dia taruhkan Maryam. Macam kita tengok Nabi Adam. Ada tak surah Nabi Adam? Tak ada. Yang ada kita tengok situ. No. Lut. Luqman. Ali Imran. Siapa lagi? Ada 9 je. Tetapi kita kena tengok. Kenapa tidak ada Adam tu orang pertama? Kenapa tidak ada surah Adam? Sebab dia tu manusia pertama. Tapi yang penghabis Tuhan tulis. Ada surah dia, Muhammad. Jadi itu yang dia orang tak boleh terima. Sebab apa? Ada spesifik punya surah tentang Muhammad. Jadi disciple tu masa yang dia kena salib tu, you just imagine kalau betul lah yang ditangkap tu Isa, takkanlah dia punya disciple tu tak buat apa-apa. Takkan tak buat apa-apa. Ibu dia mana? Yang ada masa tu adalah Mary Magdalene. Bukan Maryam, Mary. Tak ada. Jadi di mana? Tengok, tak ada. Dalam sisa surah dia masa dia kena salib tu, ibu dia tidak ada. Yang ada Mary Magdalene. Bayanglah kalau kita lah, anak kita pergi mahkamah lah. Kita orang pertama sekali duduk dalam tu. Pergi tengok, beri semangat pada anak kita. Macam tu. Tambahlah macam Maryam. Orang yang dihormati. Kan? Daripada keluarga Imran. Tapi dia tidak ada. Tidak ada. Kenapa kisah tu dipadamkan terus di dalam Bible? Tidak ada kisah Mary. Tapi masalah dia selepas dia Jesus sudah kena salib, barulah keluar Mary Mother of God. Sebelum tu tak adalah Mary Mother of God. Apa yang kau cakap? Masa dia melahirkan Jesus, ada tak kau orang panggil, Yahudi panggil dia Mary Mother of God? Tak ada. Tak ada gelaran pun. Dia caci, dihina dia lagi. Dia cakap kau melahirkan anak Aram. This is what they say. Itu sebab sampai hari ni. Yahudi, bukan hari ni, dulu Yahudi tak boleh terima Isa. Tak boleh. Tetapi sekarang ni dia menunggulah. Sekarang ni dia dah bersokong dengan Kristian. Yes, Jesus is coming back. Nak cakap macam mana? Siapa Raja Yahudi nak turun lagi? Selain pada Jesus. Tetapi dia tak adalah turun di dalam klan kau balik. Dia tidak akan turun dalam klan Yahudi. Tidak apa kau gambarkan. Tidak seperti apa yang digambarkan. Jadi sekarang kita yang ini. Sekarang kita tak kisah. Kita perlu yakinkan dia orang ni tu saja. Seperti yang saya cakap itu tadi. Kalau yang kena salib tu adalah Jesus, son of Mary, seperti yang didakwa, maksud dia Holy Spirit dan God yang ada dalam Jesus kena salib sekali. Sebab dia Trinity. Tu kata dia lah. Itu kepercayaan tu adalah tiba selepas Jesus dah tak ada. Setelah Jesus dah kena ni, baru dia buat buku tu. Baru dia cakap, baru keluar Trinity. Sebelum tu tak ada. Sebelum
Isa kena salib, tak ada kisah Trinity ni. Tak ada pula Isa dalam Bible tu cakap, diri dia tu mengandungi aku adalah Isa, aku adalah Holy Spirit, aku adalah Tuhan. Tak ada pula dia kata macam tu. Kepercayaan orang selepas tu. Tu yang dikarang. Wow, Greek and dia yang tulis. Orang ni memang dia tak ada masalah dengan Jesus ni. Yang masalah dengan Jesus ni adalah pendeta Yahudi. Tapi yang kita tak faham sekarang ni, kenapa sekarang ni Yahudi dengan Kristian berbaik-baik? Padahal orang Yahudi yang memasungkan, yang menyalibkan Tuhan kau. Anak Tuhan kau, Holy Spirit kau. Kau boleh baik dengan orang. Yahudi Tuhan dia Yahweh. Kristian kau cakap siapa? Jesus tu Son of God. Tuhan dia Elohim. Tapi kau cakap Son of God, Holy Spirit and God. Tapi tiga ni kalau satu Jesus, Son of God. Kalau tiga ni jadi apa? Trinity. Agak ni yang dipanggil nama Elohim kot. Tiga orang ni. Tiga serangkai ni. Nak kira hebat, banyak lagi yang hebat. Nabi-nabi sebelum tu. Banyak lagi. Nabi Ibrahim hebat. Nabi Yusuf pun hebat. Yalah, dengan pentadbiran dia lah. Kita dalam Islam tu semua hebat-hebat belaka. Tapi yang kau beria sangat pasal Jesus ni. Dah sekarang ni kau dah tahu macam tu, kau sibuk pula. Jadi cuba fikir, renung elok-elok. Kan? Khilaf dia sikit saja. Cuba guna akal. Adakah seorang anak Tuhan, dan bila anak Tuhan tu, ada anak Tuhan, ada Holy Spirit, ataupun Holy Ghost, dengan God, boleh kena salib. Disalib oleh manusia. Jadi mana kehebatan dia? Kalau anak Tuhan boleh kalah dengan manusia, mana kehebatan dia? So macam mana kau nak ngangkat orang ni menjadi Tuhan? Seperti yang saya cakap sebelum ni. Dia dikandungkan 9 bulan 9 hari. Lepas tu dia lahir. Kandung dalam perut ibu pula tu. Dia nak keluarkan dunia dia, kena keluar pada rahim ibu dia. Tapi kalau kita nak tengok kehebatan, Adam tak ada. Tuhan jadikan ketul macam tu. Turun ke bumi. Itulah setelah kiskat kat itulah dia dekat kat syurga tu. Buat kesalahan, turun ke bumi. Seketul. Tapi tak ada pula Adam tu ngaku dia Tuhan kat bumi ni. Tak ada pula. Mereka, Tuhan. Aku anak Tuhan. Tak ada. Kau carilah manusia pertama. Tak ada. Tetapi yang ni pula, dia tak ada kata pun. Masalah dia, orang-orang ni yang bercerita. Orang yang bukan pengikut. Hawariun ni tak. Hawariun ni memang beriman setia. Beriman setia dengan Jesus, dengan Isa Al-Masih. Jadi ketimbang kau fikir macam mana jadi macam tu, macam mana boleh jadi Holy Spirit, boleh jadi God, boleh jadi Jesus, yang jadi pertikaian. Yang sekarang semua orang putih sekarang ni, orang putih tak agak lah. Kau tengoklah, dia hormat ke nama Jesus sekarang ni? Kau tengoklah cerita orang putih. Siap dia maki, dia carut lagi.
Lebih. Ada tak dia hormat? Tak. Segelintir je. Yahudi pun tak hormat. Yahudi tak hormat. Dia cuma tahu Jesus tu bagi dia adalah Nabi. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Tak. Macam tu sekali. So, sebenarnya kalimah-kalimah Allah ni tak payah cerita lah. Lebih baik kita pergi jumpa start dakwah, beritahu cerita. Banyakkan cerita-cerita macam ni. Bagi pertikaian. Ada juga saya baca dalam tu, dia juga wah, ada banyak komen lah pasal ni. Dalam blog-blog lain lah kan. Yang ada ustaz-ustaz tu cerita. Kan? Kalau orang tak ada berilmu ni cakap dengan buat komen tu, tak maulah, kita tak mau baca lah orang tak ada ilmu kan. So sekarang kita nak beritahu cerita sebenar. This is what the real story is. Di dalam Al-Quran, Tuhan beritahu Jesus masa kejadian tu diserupakan dan diangkat ke langit. Dan orang tu, salah seorang tu adalah Hawariyun, adalah sahabat dia yang dihadapkan ke Herod dan depan pendeta-pendeta dan akhirnya disalib. Bila disalib, dia pun berkata, ibai sahabat ni. Bila orang nampak, kau cari Jesus, ibai sahabat ni. Oh God, why you forsaken me? Kenapa kau lakukan macam ni? Kita kena fikirlah. Kalau Nabi, kalau Tuhan kau tu, anak Tuhan kau tu, takkan dia akan bercakap macam tu. Tak masuk akal. Jadi bila cakap tu, sahih lah. Mesti sahabat dia. Itu sebab Al-Quran tu terang dan nyata. Yang disebut tu. Yang kena salib tu adalah orang diserupakan. Orang yang dipilih sebenarnya. Put it this way. The selected one. Tuhan pun bukan zalim. Tuhan tahu perancangan dia nak menyelamatkan. Perancangan tu Tuhan tahu. Kau merancang, Tuhan pun merancang. Kau buat macam ni, Tuhan buat macam ni. Jadi kau orang yang pening. Kristian yang pening. Pening. Kristian memang pening. Mana-manalah. Itu sebablah dia orang susah. Bukan susah apa, dia orang tak tahu. Sebab ini bab agama lah kan. Bab agama kita kena fikirlah. Kita kena beritahu. Yang 3-in-1 Trinity tu, itulah cerita dia. Jadi itulah kita nak tengok. Kalau boleh, ramai-ramai nak tahu pertikaian ni lah. Kan? So, bagi saya, selagi dia tak macam ni, tak boleh lah. Kita tak boleh lah nak menggunakan kalimah tu. Dia kena buktikan dulu Jesus tu Tuhan. Tu je cerita dia. Macam mana kau nak cakap dia Tuhan? Sedangkan dia kena disalib oleh manusia. Adakah sifat Tuhan akan kena salib? Dia ditangkap macam tu. Yang buat tu kes tu, jadi kau yang angkat dia tu adalah selepas dia. Selepas yang so called Jesus kena salib ni. Barulah dia Holy Spirit lah, ada 3-in-1 lah, itulah inilah. Lepas tu kepikir, lepas tu dia cakap dia masukkan dalam tomb dia tu, after 3 days dia duduk dekat salib tu, dia masukkan kat tempat pemakaman tu, 3 hari tu, masuk itu hilang. Memanglah hilang. Kawan-kawan dia akan ambil. Sebab dia daripada 12 tu hari tu, seorang tu dia pilih. Tuhan akan cari jalan macam mana nak hilangkan apa tu, kesan tu. Kalau Jesus masa lahir ni dia jumpa kat orang dia, kat orang Yahudi tu, dia boleh berkata-kata yang terperanjat orang masa Yahudi, miracle situ pun dah ada. Apa lagi?
Kalau orang mati dia boleh hidupkan. Apa dah masalah? Tuhan akan perkenankan dia. Itu sebablah yang yang disokol yang kena salib tu. Itu sebab tak cakap banyak. Dia tu yang kau pandai. Ibai sahabatan ni. Patut tak cakap dah. Sebab dia dah redha. Dia dah redha. 3 hari lepas tu, simpan dalam pemakaman, para sahabat dia ambil. Pergi makam dengan dia. Tak tahu kat mana. Yang Kristian pula, orang tu semua cakap, wah, dia dah hilang. Wah, dia ni Tuhan dah ambil. Anak Tuhan. Dah mati boleh jadi, boleh naik balik. Tak. Itu sebab dia banyak, dia punya pembohongan tu terlalu banyak dalam Bible tu. Yang sebenar-benar yang kena palang tu adalah Hawariyun, salah seorang sahabat Jesus yang atas tu, yang ikhlas. Itu sebab dia melafazkan ibai sahabatan ni kepada orang Kristian, Sabah, Sarawak, Indonesia. You faham lah ni. You kena faham ni. Yang disalib tu adalah sahabat dia. Yang Tuhan serupakan dengan muka Isa. Isa Tuhan angkat ke langit. Yang sahabat itu ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan didakwa oleh pendeta-pendeta dan dijatuhkan hukum salib. Dan apabila dia salib, dia pun melafazkan kata-kata ibai sahabat tadi. Oh God, why you forsaken me? Ataupun ya Allah, oh Tuhan, kenapa kau lakukan macam ni? Dia tanya Tuhan. Sebab dia tahu dia adalah orang beriman. Tapi bersebab. Itu sebab lepas tu dia tak cakap apa dah. Itu sebab masa dia kena salib tu, Hawariyun lain tu tak ada situ. Dia ada jauh sebab dia dah tahu takut lagi kena tangkap. Sebab kalau cerita yang diorang ni, dia akan ceritalah, ni pembelot lah semua. Dia ni pembelot. Tak, sebenarnya tidak. Itu adalah perancangan Tuhan. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa salah seorang sahabat tu dijadikan korban untuk menjadikan disalib. Sebab Tuhan dah angkat lah, dah pilih dah 12 orang tu. Para sahabat dia, Hawariyun tu. Bayanglah kalau dalam masa macam tu dia cakap, orang tu tanya, boleh tak kau minta makanan dari Tuhan untuk benarkan kau? Dia minta turun makanan kot. Turun makanan. Ni bukan magic show. Jadi apa kalau dia dah macam tu punya hebat, takkanlah Jesus tu boleh kena salib. Tak masuk akal. Tu yang sebenarnya salib adalah rakan dia. Salah seorang pada pengikut dia. Iaitu Hawariyun ataupun salah seorang daripada dia disciple. Banyaklah lepas tu yang mengaku disciple dia lah. Padahal dia punya direct disciple. Direct disciple tu setelah tolak seorang yang kena salib, 12, masuk Jesus 13, ada 11 orang. Tu je. Tak ramai. So semua hilang. Dia orang ni lah yang belajar betul-betul. Yang sebenar-benar yang belajar apa yang diajarkan oleh Jesus, kata Jesus, dia orang ni yang tahu. Yang Barnabas ni pun dia dapat tahu cerita pun dia daripada sahabat yang nak kena salib tu. Kan dia kena penjara dulu sebelum ni dia masuk di dalam sel lah, macam di dalam penjara tu. Dia kena masuk penjara. Situ dia jumpa Barnabas. Di situlah dia belajar. Dia beritahu juga Barnabas. Barnabas ingat itu adalah Jesus. Padahal itu bukan Jesus. Sebab dia dah belajar. So dia beritahulah cerita-cerita. Jadi banyaklah Barnabas ni tahu. Tu banyak dalam kitab Barnabas tu banyak kebenaran. Tapi tidak diterima oleh Roman Katolik.
Tidak diterima oleh mereka kitab tu. Sebab berlawanan dengan apa yang ada yang telah ditulis. Banyak terpesong lah. Itu sebab lah. Kena fikir betul-betul kan. Tapi lah bagi dia orang, tu yang dia pertikaian. Dia orang masih cakap itu Jesus. Jesus. Apa tu kan tunggu lepas Jesus akan turun. Orang dah mati tak ada turun balik dah. Orang dah mati takkan balik. Orang nak turun melakat hari-hari dia lah. Orang yang dah mati takkan balik. Kecuali orang tak mati yang akan balik. Janganlah kau sibuk. Janganlah. So kalau kau beranggapan Jesus kau dah mati nak balik, memang tak balik. Dia tak akan balikkan kau dah. Yang balik dia kat Islam sebab kita tahu sebab Tuhan tu dah janji. Dia diangkat ke langit. Lepas tu sebagai manusia dia akan mati. So dia kena melalui fasa terakhir dia. Di dalam kata-kata Rasul pun, di hadis tu dia dah tulis dah. Kedatangan Isa Al-Masih. Cerita tu. Sebab apa kita tahu siapa yang tak mati dari kisah tu? Samiri. Ketika dia berlawan mulut dengan Musa. So Musa cakap, nyahlah kau dari Samiri, nyahlah kau dari sini, sesungguhnya kau berkuasa atas dunia. Kenapa Musa cakap macam tu? Padahal Musa tu lagi hebat, garang. Tapi bila dengan Samiri dia tak, dia cakap halau je. Tu dah tahulah. Samiri ni buat golden calf. Lembu yang pada cakap-cakap tu. Patut dia boleh lawan dah. Tapi kenapa dia tak bunuh? So dia dah tahu kehebatan Samiri tu. Dia kata, nyahlah kau di sini, sesungguhnya kau berkuasa atas dunia. So tu dia halau tu. Berapa kau cakap? So berapa dia? So di Samiri tak mati. Dengan kata-kata Musa tu. Itu kita yang Rasul cakap, Dajjal. Pengkhianat. Yalah, pengkhianat agama. Anak Tuhan. Kau buat golden calf tu, pandai bercakap. Yalah, kau ambil sebab kau kenal kan, kau kenal Jibril, kau tahu. Itu sebab kau ambil tu daripada tapak kaki Jibril, kau jadikan benda tu. Pandai kata-kata. Buat apa yang cakap, buat di sini debuk lah. Tu lah cerita. Kalau nak cari kebenaran, keikhlasan, carilah. Sebab orang Kristian ni you tak boleh tutupkan minda you. You have to be very open. Baru you nampak. You fikirlah. Jangan you suruh orang pergi dengar apa orang cakap. Orang dengar ikut. No. Tak. I tak belajar Bible. Al-Quran pun I baca macam tu. But you have to think. You have to think. You read. Jadi itulah kebesaran kebenarannya yang kita nak tahu. So, dia orang fikir-fikirlah. Kan? Kalau dah menjadi macam ni, so bagi saya tidak ada keperluan lah engkau nak gunakan kalimah Allah tu, because kalimah Allah tu isi dalam Al-Quran. Kalau nak pakai ilah tak apa. Ilah pakailah. Tiada Tuhan. Ilah. La ilah. Ilah tu dalam bahasa Arab Tuhan. Jangan pakai Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kau pakailah ilah tu Tuhan. Sebab kau nak refer tu Tuhan, pakailah ilah. I-L-A-H. Ilah. Pakailah. Sebab kau cakap Arab, cakap ya. Arab tak sebut Allah, Arab sebut ilah. Allah tu nama dia. Ilah tu Tuhan. Kau pakailah ilah. Kau tulis itu. Jesus son of ilah. Okay. Holy Spirit ilah. And ilah. Kau Trinity kan? 3 in 1. Jesus, Holy Spirit, and Ilah. Tuhan. Sebab dia tak ada dalam Bible, dia tak ada cakap nama Tuhan dia. Sebab orang putih cakap,
Father. Kalau Yahudi dah tentulah dia akan panggil Tuhan dia Yahweh, tapi dia pun tak berani sebut nama Tuhan dia Yahweh. Dia panggil Elohim, Adonai. Sebab dia panggil Adonai lah, macam lah bahasa dia. Jadi tidak ada keperluan lah. Kita tengok dia orang untuk menggunakan dalam istilah pembelajaran dia, sebab kau nak belajar Kristian saja. Kau bukan nak belajar ni, sebab itu kitab-kitab Kristian. Kalau dalam kitab Kristian tidak ada menyebut Madinah, tidak ada menyebut Mekah, tidak ada menyebut solat, tidak ada menyebut Baitullah, dan tidak ada menyebut Allah. Tidak ada. Sebab dia nak buat itu juga kau to get from the original scripture lah. That mean buku yang awal lah. Bukan daripada karangan daripada Indonesia. That one you cannot take for granted. Itu taklah ni. Indonesia. Tak boleh. Kalau nak sebenar, kalau nak betul je kebenaran, kau pergilah ambil sana. Belajar kat orang punya tu. Itu sebab orang putih tak ada sebut pun nak nama Allah ni. Tak ada sebut Madinah ke, dia tak ada sebut Mekah ke, dia tak ada sebut salat. Dia tahu praying, I'm praying, doing the prayers. Apa dia tahu? Dia pergi church. Mana yang pious ke itu? Okey, dia buat dia punya haji dekat Jerusalem. Pergilah sana. Mana kiblat kau? Kau dah kiblat. Kiblat kau kat Jerusalem. Apa kena dengan Mekah? Itu cerita dia. You nak guna solat. Apa? Kau tak boleh guna solat. Solat is in the Al-Quran. So gunalah apa yang di dalam Alkitab yang lama tu. Alkitab kau tu, kau refer kat situ. Ambil lah. Kat orang putih tu banyak. Dia tu dia. Son of God. God. Lord. Semua dia ada. So, saya rasa kerajaan perlulah meneliti benda-benda ni. Sebab di dalam, kita refer lah buku dia. Dalam buku dia tak ada tulis apa pun. Dalam kitab asal dia tidak ada. Kalau bahasa Arab, Tuhan tu ilah. Bukan Allah. Ilah. Dalam Al-Quran, Tuhannya disebut nama dia. Allah. Itu Allah. So, kau tak boleh guna Allah lah. You boleh guna ilah. Itu je membezakan. So, nampaknya pun dah 48 minit. So, saya rasa cukup sampai setakat ini. Saya beri pencerahan tentang kisah Isa Al-Masih atau Jesus Son of Mary. Saya rasa boleh ni you share lah dengan kawan-kawan you yang Sabah Sarawak yang bukan Muslim, yang bukan Islam tu lah. So at least dia tahulah, dapat dia dengar kan. Benda-benda tu tidak ada. Sebab kita nak buat reference, kita kena reference the original book. Bukan dari buku-buku yang telah dikarang. And I mean translation. You take from the original text, then you know. Lepas tu kau refer lah. Dekat Katolik tu, dekat Roman tu, dekat Pope tu. Mana ada Pope? Pope ada tulis ke nama Tuhan Allah? Tak ada. Ada dia sebut pasal Mekah. Dalam kitab dia, tak ada. Ada dia sebut solat? Tak ada. Dia tak ada sebut solat. Kalau kau punya pusat agama kau tu tak ada menyebut benda ni, kenapa kau perlu? Tak ada keperluan kau nak guna tu. Sebab kau punya itu pop satu. Tidak ada benda-benda ni. So, janganlah pandai-pandai. So, cukuplah setakat di sini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله